Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan beberapa keputusan perlawanan yang melibatkan beberapa liga di Eropah. Di Liga Perdana Inggeris, Nottingham Forest seri 1 sama dengan pasukan Brentford. Dan berikut adalah kedudukan semasa Liga Perdana Inggeris. Di La Liga pula, Atletico Madrid menang 3-2 ke atas pasukan Cadiz, Real Betis menang selesa 3-0 ke atas pasukan Valencia, dan berikut adalah kedudukan semasa La Liga di Spanyol. Sementara itu di Serie A, Juventus hanya mencatatkan keputusan seri tanpa jaringan dengan pasukan Atalanta, manakala Roma menang 2-0 ke atas pasukan Frosinone. Dan berikut adalah kedudukan semasa Serie A Itali. Kita ikuti perkembangan bola sepak di arena tempatan. Perak hukum pasukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan gagal menggunakan kelebihan di gelanggang sendiri apabila mereka tewas tipis 1-0 kepada pasukan Perak dalam aksi terbaru Liga Super semalam. Perak yang masih segar dengan kejayaan mereka untuk marah ke separuh akhir Piala Malaysia turun dengan penuh keyakinan dalam perlawanan ini. Babak pertama memperlihatkan kedua pasukan beraksi dengan berhati-hati apabila masing-masing cuba mencari ruang untuk menjarakan gol. Situasi itu menyebabkan kedua pasukan buntu untuk mencipta peluang jaringan dengan keputusan 0-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bermula babak kedua, anak buah Yusri Ceklah memperkemaskan lagi rentak permainan mereka dan hasilnya, Luka Milanovic berjaya meletakkan mereka di depan pada minit ke-52. Tersentak dengan jaringan tersebut, pasukan Negeri Sembilan terus mengadakan asakan. Bagaimanapun pasukan Perak terus kental bertahan. Keputusan itu kekal sehingga kuisir penamat, memberikan 3 mata bahagia untuk pasukan Perak FC. Kelemahan pertahanan ancam aspirasi Seri Pahang ke Asia. Walaupun mereka berjaya meraih kemenangan ke-13 dalam Liga Super semalam, kelemahan yang ketara barisan pertahanan pasukan Seri Pahang sudah pasti merosakkan jurulatih mereka, iaitu Fandi Ahmad. Ini kerana daripada 7 perlawanan terakhir, gawang Tok Gajah dibolisi sekurang-kurangnya sekali dalam 6 perlawanan. Ini termasuklah kemenangan 3-2 mereka ke atas Kuching City FC. Daripada 7 perlawanan itu juga mereka merekodkan 2 kekalahan, iaitu kepada pasukan Kedah dan juga kemudiannya kepada pasukan KL City pada aksi suku akhir pertama Piala Malaysia. Akibat daripada barisan pertahanan mereka yang lemah ini menyebabkan mereka gagal dalam usaha mereka untuk menjualah Piala Malaysia buat kali pertama sejak tahun 2014 lagi. Seri Pahang juga hanya mencatatkan 7 clean sheet dalam Liga Super dan menjadikan 38 gol setakat ini. Fandi perlu memperbaiki dahulu barisan pertahanan mereka untuk dia mengenepikan cabaran Selangor dan juga pasukan Kedah yang dilihat lebih berpeluang untuk mengisi slot ke Asia pada musim hadapan. Manchester United kehilangan Lisandro Martinez. Manchester United yang sedang ditimpa pelbagai masalah dalaman kini terpaksa menerima berita malang selepas mereka diberitakan akan kehilangan Lisandro Martinez hingga tahun 2024 nanti. Ini berikutan dia perlu menjalani semula pembedahan untuk memulihkan kembali kecederaannya yang tidak sembuh dengan baik sebelum ini. Krisis kecederaan terbaru ini semakin memeningkan kepala pengurus mereka, iaitu Erik ten Hag, yang baru saja berdepan dengan kekalahan memalukan kepada pasukan Crystal Palace di Old Trafford pada hujung minggu yang lalu. Dia dilihat akan berehat lebih lama berbanding sebelum ini kerana kecederaannya itu dilihat lebih serius. Pembedahan dijadualkan akan berlangsung pada hari ini dan dia dijangka akan diketepikan sekurang-kurangnya selama 3 bulan. Ini akan menyebabkan dia tidak akan bermain langsung sehingga tamat aksi pada tahun ini. Dia sebenarnya sudah berasa tidak selesa sejak perlawanan menentang Arsenal tempoh hari, tetapi meneruskan juga bermain dengan menggunakan ubat tahan sakit ketika bertemu dengan pasukan Brighton dan juga pasukan Bayern Munich. Perkara itu menyebabkan kecederaannya itu semakin serius dan pembedahan hanyalah satu-satunya cara untuk memulihkan kecederaan tersebut. Kita doakan semoga The Butcher akan lekas sembuh. Barcelona terpaksa beraksi tanpa Rafinha. Barcelona dilaporkan terpaksa melupakan hikmat pemain sayap mereka, iaitu Rafinha, selepas dia terpaksa diketepikan akibat masalah hamstring semasa menentang pasukan Sevilla pada hujung September yang lalu. Dia dianggarkan akan berehat selama sebulan dan akan terlepas aksi mereka di Liga Juara-Juara Eropah dan juga aksi El Clasico bertemu dengan pasukan Real Madrid. Situasi ini dilihat agak sukar untuk diterima oleh Xavi, di mana dia menyifatkan Barcelona adalah sebuah pasukan yang paling sukar untuk diuruskan di dunia. Rafinha yang menjadi tunjang utama pasukan sejak musim lalu terpaksa direhatkan dan mungkin akan menggunakan pemain muda mereka di posisi tersebut, iaitu Lamine Yamal. Dia memiliki corak permainan yang hampir sama dengan Rafinha dan ini akan menyebabkan Xavi tidak perlu merombak kembali strategi
dan juga perancangannya sebelum ini. Beberapa opsi lain juga seperti Ferran Torres, Fermin Lopez dan juga Joao Cancelo dilihat mempunyai kelebihan untuk bermain di posisi tersebut dan sudah pasti akan memberikan sedikit kelainan dalam aksi mereka selepas ini. Pengadil buat hal lagi. Mutu kepengadilan Liga Perdana Inggeris sekali lagi dikritik hebat selepas mereka sekali lagi mempamerkan kualiti yang sangat rendah ketika perlawanan Nottingham Forest dan juga Brentford malam tadi. Perlawanan tersebut menyaksikan keputusan seri 1-1 oleh kedua pasukan. Forest dilihat lebih bernasib malang apabila terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain hampir keseluruhan separuh masa kedua selepas Moussa Niakhaté dibuang padang akibat menerima kad kuning kedua. Steve Cooper yang juga pengurus pasukan Forest berpendapat keputusan dilakukan itu adalah sangat kontroversi kerana ianya bukanlah satu yang disengajakan. Kejadian itu memberikan kelebihan kepada pasukan Brentford untuk berada di depan pada beberapa minit kemudian dan itu sudah pasti memberikan kelebihan yang ketara untuk mereka. Dia juga sudah bosan untuk memberikan kenyataan mengenai mutu kepengadilan yang semakin mengarut pada ketika ini dan berharap sesuatu perlu dilakukan bagi memastikan perkara seperti ini tidak berulang lagi. Boykot VAR. Liverpool berdepan dengan risiko kehilangan Cody Gakpo. Pengurus pasukan Liverpool, Jurgen Klopp, mengesahkan yang penyerang mereka, Cody Gakpo mengalami kecederaan pada bahagian kakinya ketika mereka tewas 2-1 kepada pasukan Spurs hujung minggu lalu. Situasi ini bagaimanapun tidak terlalu serius dengan dia dijangka akan kembali semula bersama pasukan selepas rehat Asia Antarabangsa nanti. Dia dilihat mengalami kecederaan selepas berjaya menjadikan gol penyamaan dan terus dikeluarkan sebaik sahaja seasis paruh masa kedua bersambung. Dia kemudiannya digantikan oleh Diego Jota dengan Klopp menyifatkan kecederaan yang dialaminya sangat teruk. Selepas pemeriksaan teliti dilakukan oleh pasukan perubatan Liverpool, kecederaan yang dialaminya tidak terlalu serius, tetapi dia berkemungkinan besar tidak dapat beraksi bersama pasukan Belanda untuk aksi peringkat antarabangsa nanti. Rangers pecat pengurus mereka. Pasukan gegasi Liga Scotland, Rangers, mengambil keputusan untuk memecat pengurus mereka, iaitu Michael Beale, selepas tidak sampai setahun memimpin pasukan itu. Keputusan itu diambil berikutan keputusan tidak konsisten mereka dalam Liga pada musim ini dengan merekodkan kekalahan terbaru ketika menentang pasukan Aberdeen pada Sabtu lalu. Situasi ini menyebabkan mereka semakin tercicir jauh daripada pendahulu Liga, di mana mereka sudah ketinggalan dengan 7 mata pada ketiga ini kepada pasukan Celtic yang kini sedang berada di atas. Kegagalan mereka untuk layak ke Liga Juara-Juara Eropah juga merupakan antara punca utama untuk mereka menyingkirkan pengurus itu. Mereka kini melantik pemain tengah veteran mereka, iaitu Steven Davis, untuk menguruskan pasukan buat sementara waktu ini. Arab Saudi masih mahukan Robert Lewandowski. Saudi Pro League masih enggan berputus asa dalam usaha mereka untuk membawa penyerang pasukan Barcelona, Robert Lewandowski, untuk beraksi bersama mereka pada masa hadapan. Mereka cuba untuk mendapatkannya pada musim panas lalu, tetapi telah pun ditolak oleh pemain itu sendiri yang membuat keputusan untuk terus bermain di pentas Eropah. Barcelona juga telah meletakkan beberapa nama dalam senarai untuk mereka dapatkan pada Januari nanti dengan Jadon Sancho, Anthony Martial, Kai Havertz dan juga Jorginho. Sedang diperhatikan perkembangan mereka setakat ini. Manchester United tawarkan 52 juta pound untuk dapatkan pemain sayap pasukan Juventus. Manchester United dijangka akan cuba mendapatkan pemain sayap pasukan Juventus, iaitu Federico Chiesa. Dengan mereka sudah pun bersedia dengan tawaran sebanyak 52 juta pound pada ketika ini. Tetapi mereka perlu menanti kepada keputusan Jadon Sancho sama ada dia mahu meninggalkan kelab ataupun tidak pada Januari nanti. Chelsea sudah bersedia untuk dapatkan penyerang baru. Chelsea kini sudah mengenal pasti bintang baru untuk mereka dapatkan bagi mengisi kekosongan di bahagian serangan mereka dengan menamakan Ivan Toney dan juga Victor Osimhen dalam senarai pendek mereka. Kedua pemain tersebut dijangka akan mereka cuba dapatkan pada Januari nanti, dengan Toney dilihat option paling realistik buat masa ini. Liverpool sudah bersedia untuk kehilangan Mohamed Salah. Liverpool dilaporkan sedang merancang untuk mendapatkan Donyell Malen daripada Borussia Dortmund sekiranya mereka kehilangan Mohamed Salah pada musim panas hadapan. Mohamed Salah kini sedang menjadi sasaran utama kepada Liga Pro Arab Saudi selepas mereka gagal mewujudnya untuk menyertai mereka pada musim panas lalu. Manchester United sasarkan pemain remaja daripada Brazil. Manchester United sedang merancang untuk mendapatkan pemain remaja daripada Brazil, iaitu Loran, yang kini sedang beraksi bersama dengan pasukan Flamengo. Dia mempunyai release clause bernilai 50 juta, yang juga dilihat bakal menerima saingan daripada Chelsea, yang juga berminat untuk mendapatkannya. Real Madrid cuba dapatkan Nico Williams. Real Madrid dilihat akan cuba mendapatkan pemain muda Athletic Club, iaitu Nico Williams. Dia kini menjadi sensasi terbaru pasukan Spanyol selepas meledak 2 gol ketika beraksi bersama pasukan kebangsaannya itu.
Arsenal kekalkan minat mereka untuk dapatkan Pedro Neto. Arsenal masih kekal dengan minat mereka untuk cuba mendapatkan Pedro Neto daripada pasukan Wolves. Pemain itu kini sedang meningkat naik bersama pasukan itu selepas kemenangan mereka ke atas pasukan Manchester City pada hujung minggu lalu. Itu berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.